Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita masih lagi diberi izin peluang datang ke rumah Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung lagi lah bacaan kitab kita, Kitab Afat ala Tariq, ataupun wabak sepanjang jalan. Dalam kita beribadah ini, kita orang yang beriman pasti ada musuh. Musuh-musuh yang akan mencuba sedaya upaya untuk memesongkan jalan kita. Kerana itu disebut afat, wabak, ataupun penyakit-penyakit yang akan menghalang kita. Kita dah bahas pada penyakit ataupun wabak yang kedua, iaitu al-israf ataupun boros. Boros dalam duit belanja, boros pada perkara masa. Masa yang diboroskan. Jangan ingat duit belanja makan minum je boleh boros. Hatta masa kita. Ya. Masa kita buat apa dengan masa? Adakah kita isi dengan perkara yang bermanfaat, ataupun masa itu kita biarkan berlalu? Kita biarkan berlalu tanpa kita isi dengan perkara yang bermanfaat. Bahkan sebaliknya, kita sia-siakan masa dengan melakukan perkara yang haram, perkara yang maksiat. Itu mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara punca-punca boros disebut dalam kitab ini, lupa terhadap kesengsaraan hari kiamat. Ya, hari kiamat yang akan tiba nanti. Kalau kita belajar dalam bahagian akidah, ada satu tajuk yang disebut tajuknya sam'iyat. Sam'iyat ni daripada perkataan sami'ah, dengar. Dalam akidah ada tajuk sam'iyat. Apa makna? Perkara tu kita hanya dengar, tapi kita tak boleh tengok. Kita tak boleh nampak dengan mata kita. Kita dengar je. Contohnya apa? Dosa, pahala, syurga, neraka, malaikat, alam kubur, alam barzakh, alam akhirat. Ini perkara-perkara yang kita tak dapat tengok, tapi kita mendengar daripada syarahan-syarahan para ustaz, para guru, disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, perkara sam'iyat. Tapi kita wajib percaya. Walaupun kita tak nampak benda tu, kita wajib percaya. Kan? Macam aliran ni, elektrik ni. Kan? Kita tahu tak wayar-wayar yang disambung, yang dipasang itu ada aliran elektrik. Tapi kita nampak ada elektrik itu lagu mana? Bentuk dia macam mana? Kita tak nampak. Sekali kena, merana. Boleh mati. Kan? Saya ingat masa saya belajar di Mesir. Ya? Kalau kita ni orang Malaysia, orang Melayu, yang orang panggil apa ni, wiring ke apa, yang datang repair ni. Kan? Repair wayar kalau rosak ke apa kan, dia datang repair lah, kita panggil dia. Jadi untuk nak tahu wire ni ada aliran elektrik ataupun tidak, dia guna satu alat apa, test pen ke apa panggil.
Kan? Macam screwdriver tu. Mana bila sentuh, jadi dia akan menyala. Kan? Maknanya tanda ada aliran elektrik. Saya pergi Mesir, tengok orang Mesir ni, dia tak ada testman. Testman dia jari je. Dia test. Ada. Dengan jari, maknanya jari kebal sungguh dah. Terkejut kita tengok. Kan? Dahsyat dia. Kan? Dia rasa dengan jari. Kita pun tak berani buat. Kan? Orang sana lain lah. Dia boleh pikul peti 3 pintu tu seorang diri daripada tingkat 1 naik tingkat 5 tangga. Bukan lift, tangga. Tu orang Mesir, dia kuat, dia gagah. Kan? Sebab tu antara tentera terbaik di dunia ini Mesir. Negara-negara kufar dia tak mau beberapa negara Islam ni bangkit dengan Islam. Antaranya Turki. Antaranya Pakistan. Sebab Turki ada sejarah khilafah Osmaniyah. Sebab Pakistan ada. Rakyat dia boleh bangunkan senjata nuklear. Antaranya Saudi. Sebab Saudi ada kiblat umat Islam. Dia tak bagi ni orang Islam naik di negeri-negeri ni. Antaranya Mesir. Mesir ni kekuatan tentera yang sangat dahsyat, sangat hebat. Sebab tu Salahuddin Al-Ayyubi, dia nak membuka Palestin, lagu mana? Dia membangunkan tentera-tentera Mesir untuk menyerang Palestin. Rampas daripada tentera Salibiyah Mesir. Turki, Pakistan, Saudi, Mesir dan Indonesia. Dia takkan bagi Islam naik di 5 negara ni yang utama. Sebab Indonesia umat Islam yang paling ramai, ratus juta jumlah umat Islam di sana. Sebab tu mereka merancang sedaya upaya untuk biarkan diktator, sekular dan yang sewaktu dengannya menguasai politik dan pentadbiran kerajaan di kelima-lima negara. Kan? Kalau yang Saudi pun walaupun kita kata Islam, tapi banyak yang qarar dia, kenyataan dia, tindakan dia pro kepada Amerika dan sebagainya. 5 negara ni. Cuba kita perhati. Kita tengok pada 5 negara ni. Kan? Mesir memang dia mempunyai ketenteraan yang sangat kuat. Dan memang orang Mesir ni orang yang kuat. Orang yang gagah. Tenaga dia kuat. Macam kita sebut tadi lah. Kan? Nak test elektrik dengan jari je. Kita kena ada testman. Testman di Mesir tak laku. Kena dipakai jari. Dia boleh pikul dan kuat sebagainya. Jadi elektrik tadi, kita tahu ada aliran elektrik ni. Cuma kita tak nampak bentuk elektrik macam mana. Dan begitulah syurga, neraka, dosa, pahala, kiamat, barzakh. Apa lagi? Malaikat. Ini dipanggil perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara yang kita dengar ustaz sebut, tok guru sebut. Tenaga pengajar kita menyebut, Quran hadis disebut benda ni. Kita tak nampak, tapi kita wajib percaya. Kita wajib percaya adanya perkara-perkara sam'iyat yang kita sebut tadi. Antaranya perkara kiamat. Perkara kiamat akan berlaku. Kita yang hidup, kita nanti akan mati. Dan umur kita tak panjang, kata Nabi. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Lingkungan umur umat aku antara 60 hingga 70. Itulah kebiasaan umur kita. Kan? Kalau yang sampai 70 dan ke atas itu subsidi. Kan? Allah nak beri. Tapi dia bukan makin kuat. Tak ada orang yang 60 ke atas ni dia makin kuat. Tak ada. Dia makin sakit, makin lemah, makin nuzul, makin tak larat. Itu petanda, alamat. Allah nak bagi tahu. Kamu ni tak lama dah. Tunggulah. Kan? 60 hingga 70. Ini kebiasaan umur umat Nabi Muhammad. Dan kadang-kadang tak sempat 60 pun. Ramai hari ni orang mati muda. 50-an, 40-an. Ada yang 30-an mati. Kan? Antara penyakit yang ditakuti sekarang ni penyakit jantung. Serangan jantung. Asalnya sehat. Tak ada apa-apa sakit pun. Tiba-tiba dia mari serang sekali, rebah, habis. Berapa ramai dah kena. Kan? Ini penyakit-penyakit yang ditakuti pada hari ini. Sebab tu kita juga disuruh jaga.
jaga makan, jaga minum kita. Untuk kesihatan kita lah, untuk ibadat kita. Dan memang perancangan musuh-musuh Islam ni, antara cara Freemason nak melebarkan sayap dia nak mengurangkan manusia. Ya, dia nak mengurangkan manusia, sama ada dia bunuh manusia dengan perang, ataupun dia bunuh manusia dengan sebaran wabak, kuman, ataupun dia bunuh manusia dengan makanan. Makanan hari ini kita lihat makanan memainkan peranan yang sangat besar. Terutamanya makanan ringan ataupun makanan segera, fast food. Makanan segera, kalau kita duk ambil sentiasa, makan sentiasa, maka mati pun segera. Kan? Ini dah dikaji. Baik KFC, baik McD, baik air-air yang ada gas tu, air Coke, Pepsi dan sebagainya. Ni makanan-makanan segera. Kan? Yang kalau boleh kita elakkan. Makan nasi. Tu pun makan nasi, ada juga orang buat beras palsu. Kan? Beras palsu, telur palsu. Salad, sayur pun boleh reka buat salad sayur palsu. Kan? Ada. Baru dengar ni, durian palsu pula. Kan? Macam-macam. Dibuat makanan-makanan sebegini, dan kita makan, dan kita lihat hari ni kadar penyakit sangat tinggi. Itu di antara perancangan musuh lah, untuk nak mengurangkan jumlah manusia di dunia. Baik. Umur kita tak panjang, 60 hingga 70. Kadang-kadang tak sempat 60, 46 mati dah. Kan? 46 mati dah, semangat 46. Lama dah mati. Kan? Sekarang ni timbul yang baru pula ni. TPM, cabut gigi. Boleh mati. Kan? Wallahu alam, mungkin dia ada masalah jantung, masalah darah dan sebagainya, akibat cabut gigi itu dia matilah. Dah sampai ajal. Insya-Allah, doakan. Ya, doakan insya-Allah. Baik. Lepas kita mati, kita akan transit sekejap di alam barzakh. Kan? Dan waktu tu kita nampak belaka dah Allah buka. Tuan-tuan, Allah buka hijab ni, kita akan nampak belaka dah nasib kita, kata ulama, sewaktu kita sedang menghadapi sakaratul maut. Ya, waktu tu Allah buka hijab. Sebab tu Nabi kata, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Allah akan terima taubat kita. Kita buat dosa banyak mana pun, bila kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Yang penting kita taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha. Tapi ada had dia. Had dia bila? Selagi nyawa belum sampai ke halkum. Bila nyawa dah sampai di halkum, pintu taubat tertutup. Bila sampai di sini, tertutup dah pintu taubat. Kan? Jadi jangan kita biarkan nyawa duduk di sini baru nak bertaubat. Allah tak terima dah. Bila pasal apa nyawa duduk sini Allah tutup pintu taubat? Sebab bila nyawa duduk di sini, waktu ni Allah buka hijab. Si yang sedang menghadapi sakaratul maut tu dia nampak belaka dah. Nanti aku mati, aku duduk mana? Kubur aku nanti jadi taman syurga ke jadi lubang neraka? Waktu nyawa di halkum. Sebab tu pintu taubat tertutup. Dia nampak segala nasib dia. Kan? Jadi malaikat akan cabut nyawa. Malaikat maut, malaikat Israel akan cabut nyawa dari bahagian kepala. Mata yang sedang menghadapi sakaratul maut, dia akan lihat rohnya keluar. Sebab tu kebiasaan orang mati ni, kita lihat mata dia celak dan lenggak ke atas. Sebab dia melihat rohnya keluar. Itu kita sunat tutup mata si mati ataupun jenazah. Kan? Kemudian bila orang mati, apa yang patut kita buat? Mandikan dia, kafankan dia, solat dan tanam. Kan? Usung dia daripada tempat solat ke kubur. Nabi cerita lagi, rupa-rupanya sewaktu kita usung jenazah ni, rupa-rupanya jenazah ni bercakap. Ya, jenazah bercakap. Sama ada jenazah tu orang baik ataupun jenazah tu orang jahat,
Dua-dua bercakap. Nah, kalau yang baik, jenazah tu orang soleh, orang yang beriman. Kita yang sedang usung jenazah nak tanam ke kubur, jenazah tu kata apa? Cepatlah tanam aku. Tanam aku cepat-cepat, aku tak sabar nak masuk kubur ni. Kan, itu orang baik. Pasal dia tahu dah nasib dia masuk kubur, kubur dia menjadi taman syurga, akan menjadi luas sayup mata memandang. Kan? Dan bila dia masuk kubur ni, malaikat yang jaga kubur akan ucapkan kepada dia dengan satu ucapan, nim kanaumatil arus. Malaikat kata apa? Tidurlah kamu, berehatlah kamu seperti malam pertama pengantin kamu. Ingat tak malam pengantin macam mana, Ustaz? Ingat malam pertama dulu? Tak ingat dah. Akan berulang balik masuk kubur. Kena buat yang, kalau lupa buat kali yang kedua. Allahu Rabbi. Kan? Ada rumah ada mari tak? Ada. Ada, tak apa. Kan? Baik. Itu jenazah yang baik. Bila diusung, dia sebut cepat tanam aku. Kalau jenazah yang jahat, jenazah orang zalim, ahli maksiat, bila kita usung dia kata apa? Dia maki kita. Hadis Nabi sebut, tengah usung ni dia maki, celakalah puak-puak kamu ni. Celaka sungguh kamu semua ni. Kamu nak bawa aku pergi mana ni? Aku tak mau masuk kubur, aku nak balik. Hantar aku balik. Dia maki. Kan? Nabi kata, semua makhluk mendengar ucapan mayat ataupun jenazah ini, kecuali jin dan juga manusia. Manusia tak dengar. Sebab kalau manusia dengar, habis lagi lintang pukang. Mayat bercakap. Jenazah bercakap, habis. Nak-nak orang Melayu ni memang turun-temurun takut dengan kubur, dengan hantu, dengan mayat dan macam-macam. Diusung. Dan disebut dalam hadis Nabi cerita. Ketika mana Nabi bersama sahabat-sahabat, tiba-tiba ada sekumpulan manusia usung jenazah. Nabi sebut pada jenazah ni mustarah au mustarah minhu. Kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa makna mustarah? Apa makna mustarah minhu ni? Nabi jawab, mustarah ialah orang yang mati dan dia berehat dengan kematian dia. Mustarah minhu, orang yang mati, kita yang hidup ni berehat dengan kematian dia. Faham tak? One more. Mustarah maknanya orang yang mati, si mati itu berehat dengan kematian dia. Dia berehat. Mustarah minhu, si mati, dia mati, kita yang hidup berehat dengan kematian dia. Jadi kita nak yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Mustarah. Mestilah kita nak yang mustarah. Kita mati dan kita berehat dengan kematian kita. Pasal apa disebut mati dan berehat? Sebab masa hidup letih dah, penat, letih buat ibadat, letih semayang, letih puasa, letih haji, zakat dan sebagainya. Kan? Letih belaka. Ibadat memang letih. Kan? Letih buat ibadat. Dengar kuliah letih. Kan? Ramai mana waktu kuliah tu tidur. Letih lah tu. Dia penat. Kan? Tengah-tengah dengar kuliah, tabung dengar pula lalu. Lagi letih, duit habis. Kan? Letih. Kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Baik. Orang yang hafal Quran, saya ingat, sewaktu di Mesir, tuan-tuan, kubur Mesir ni beza. Bukan macam kubur kita ni. Kubur kita tanam, masukkan jenazah, kambus. Kan? Kubur Mesir lain. Kubur Mesir ni dia buat satu rumah bawah tanah. Dia gali-gali,
satu kawasan yang besar, dia semi buat macam satu bilik di bawah tanah. Lepas tu dia buat pintu. Pintu tu dia semi. Nah, dia bagi simen. Bila ada orang mati dia pecahkan. Pecah. Dia buka pintu, dia masukkan jenazah dalam bilik tersebut. Nah, dalam tu macam ada katil, macam asrama. Katil, letak mayat, jenazah. Bila masuk jenazah yang baru, dia kesok sikit jenazah lama tu. Mayat yang lama dia kesok sikit, dia letak jenazah baru. Itu cara kubur di Mesir. Oh, memang menyeramkan lah. Dah menyeramkan. Jadi ada satu ketika tu, orang Malaysia mati. Orang Malaysia mati dan nak ditanamkan di kubur di Qahirah lah, di Mesir tu. Kita pun selesaikan mandi, kafan apa semua, solat sebagainya. Lepas tu nak diusung. Dia memang ada satu kubur tu, satu bilik kubur dikhaskan untuk orang Malaysia. Untuk orang Malaysia. Jadi dipecahkan simen dia, masukkan mayat. Diletakkan di sebelah satu jenazah. Yang mana jenazah tu tetap elok. Mayat tetap elok. Diriwayatkan yang lain hancur belaka dah, tinggal tulang belaka ni, yang lain ni. Tapi satu je mayat ni tetap elok, masih panas. Seolah-olah baru mati. Padahal cerita disebut dia mati tahun 80-an lagi. Tahun 80-an mati. Kan? Tahun 2000, awal 2000 elok je mayat dia. Seorang perempuan. Lalu ditanya, apa amalan yang dia buat? Dibagi tahu dia ni hafizah. Dia hafiz Quran 30 juzuk. Masya-Allah. Adik-adik ambil peluang adik-adik hafal Quran. Insya-Allah jenazah kita tak dimakan tanah, tak dimakan ulat. Ya. Tu kita boleh lihat dengan mata kepala sendiri. Lagu mana orang yang mati dalam keadaan dia hafaz Al-Quran, masya-Allah. Kan? Lepas tu bila orang yang masuk kubur ni di Mesir ni, bau tak sekira lah bau tu. Kan? Sangat teruk, 3 hari tak selera makan. Bila masuk tu ni, baju seluar kira pakai buang terus dah, tak payah basuh. Lekat pada seluar pada baju ni memang busuk gila lah. 3 kali bau bangkai tikus tu. 10 kali. Kan? Sangat busuk. Tapi kita lihat perkara tu berlaku. Masya-Allah. Kan? Itu kelebihan orang yang hafaz Quran. Hadis banyak ada sebut, ulama banyak sebut, tapi yang kita sebut ni terlihat dengan mata sendiri. Macam mana? Dari sudut jenazah ataupun mayat tak pasti. Cuma dari sudut syafaat di hari akhirat dia boleh tumpang. 70 orang keluarga yang rapat. Dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang yang rapat dengan dia, keluarga yang rapat dengan dia. Insya-Allah kelebihan orang yang menghafaz Al-Quran, insya-Allah. Baik, hadis tadi Nabi sebut mustarah, orang yang mati dia berehat dengan kematian. Itu yang kita nak. Sebab kita letih dah atas dunia buat ibadat. Yang kedua, Nabi kata mustarah minhu. Mustarah minhu, orang yang mati, kita yang hidup ni berehat dengan kematian dia. Ya. Orang jahatlah, pencuri, perampak, penyamun, perogol. Kan? Orang ni waktu hidup memang sangat menyusahkan. Kan? Perampak, pencuri, kita sampai tak tidur malam. Kena buat kawalan, jaga kampung, jaga taman bergili-gili. Sebab adanya pencuri, adanya penyamun, adanya perampak. Kena buat kawalan. Kan? Kalau rumah kita tu terpaksa beli rantai, beli mangga yang besar, kunci rumah. Kan? Tak cukup mangga, mempelam kita faham. Kan? Nak kunci rumah. Pasal apa? Pasal ni ada penyangak-penyangak ni. Penyamun, pencuri dan sebagainya. Orang ni waktu hidup dia memang menyusahkan. Tapi bila mati dia, kita yang hidup ini berehat dengan kematian dia. Kan? Dengar tanya, Imam, dengar kata hari ni ada orang mati. Siapa? Fulan bin Fulan, duduk hujung taman sana. Alhamdulillah, mati dah dia. Orang punya benci, punya marah, bila mati orang syukur. Kan? Itu mustarah minhu. Kan? Kita tak mahu yang ni. Kita nak, kita mustarah. Kita mati dan kita berehat dengan kematian kita.
Syaratnya apa? Biar kita penat dulu masa hidup ni. Penat buat ibadat, penat sedekah, penat haji, penat segala benda kita buat suruhan Allah, maka insya-Allah kita mati kita berehat. Ya? Kita bagi laluan sekejap untuk azan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang kita inginkan nanti bila kita mati, kita dalam keadaan mustarih. Kita berehat. Ya, saya teringat sahabat saya dia cerita. Pengalaman dia pernah bersama dengan almarhum Tok Guru Ni Aziz. Ya, almarhum Tok Guru kita kenal lah macam mana orang dia, zuhud dia, alim dia, hebatnya dia, warak dia. Satu malam dia tidur dah sekali dengan Tok Guru ni. Ya, dia bangun lebih kurang, dia bangun tengah malam, dia tengok Tok Guru dah bangun solat atas jadah. Tak, lebih kurang pukul 3. Dia tidur lagi, dia mengantuk. Bangun pukul 4, tengok Tok Guru masih duduk atas tikas jadah. Sampailah ke subuh, Tok Guru masih di tikas jadah. Lepas sembahyang subuh dia tanya, Tok Guru, semalam Tok Guru tidur masa bila? Pukul berapa Tok Guru tidur? Tok Guru senyum, dia jawab, kita masa hidup ni biar kita kurang tidur. Sebab apa? Sebab kita nak tidur nyenyak, lena dalam kubur nanti. Masya Allah. Ini jawapan almarhum. Kan? Dan kita lihat sendiri lagu mana nasib Tok Guru. Kan? Kita lihat kematian dia. Kita lihat hebatnya yang Allah berikan kepada almarhum Tok Guru. Mati dalam keadaan mustarih. Mati dalam keadaan kita berehat dengan kematian kita. Dan orang yang hidup sangat sedih dengan kematian dia. Kehilangan yang sangat besar bila hilangnya seorang ulama. Mustarah minhu, ni orang jahat. Ya, masa hidup dia banyak menyusahkan orang, bila mati kita berehat dengan kematian dia. Muslimin muslimat, ada satu berita lah yang saya nak sebut. Ini perkara yang betul-betul berlaku 3 malam lepas. Semalam sebelum Ramadan. Ya. Ada seorang sahabat kita lah, hamba Allah ni, dia datang ke masjid. Datang ke masjid, ini pesanan, tolong awasi anak-anak masing-masing, terutamanya yang kecil-kecil. Nah, datang masjid solat maghrib. Dia bawa anak dia. Dia pun masuklah saf solat maghrib. Anak duduk saf belakang dengan budak-budak. Selepas sembahyang maghrib, tengok-tengok anak dia hilang. Selepas maghrib, hilang anak. Cari tak sekira lah, rata-riti seluruh masjid cari. Pergi tengok dekat bilik air, dekat tandas, tak ada anak dia. Nah, maka disyaki anak dia hilang dan dicolek. Dalam masjid tuan-tuan, tengah sembahyang maghrib, anak boleh hilang. Nah, lalu jawatan kuasa masjid dia bergerak dengan orang kampung dan sebagainya, penduduk taman tu bergerak buat report polis, cari. Cari, hilangnya waktu maghrib. Dah, jumpanya alhamdulillah mujur jumpa. Jumpanya pukul 12 malam, dekat-dekat pukul 1. Nah, yang jumpa tu, dalam keadaan jumpa, si pencolek tu dia pegang apa namanya getah paip tu. Getah paip air, dia nak pukul, nak rotan budak ni pasal duk menangis. Bising sangat, suruh diam, tak diam-diam, tak dia rotan. Yang jadi dengar tu pasal pukul 12, pukul 1 pagi ni kereta motor dah tak ada dah. Jadi suasana senyap, suasana hening, tapi terdengar suara budak menangis. Wah menangis. Duk cari suara ni, cari, jumpalah dalam tandas sekolah. Yang kawan pencolek ni tengah duk pukul ni, nak suruh diam dengan paip getah. Kan? Oh, bila jumpa, lonyai lah pencolek tu kena. Dan lonyai kena. Nah, antara hidup dan mati dah dia tu sekarang ni. Kan? Masak terus. Alhamdulillah, dak mujur jumpa. Yang kita nak bagi tahu tuan-tuan, nak bagi tahu. Tak, perkara ni berlaku bukan di shopping komplek, bukan di luar sana. Di masjid boleh berlaku. Di masjid boleh berlaku yang orang hari ni tak ada izzah dah dengan rumah Allah. Di rumah Allah pun dia berani. Curi duit tabung masjid, pecahkan tabung tu biasalah. Curi kasut, curi selipar, hilang kereta, hilang motor, pecahkan cermin kereta tu biasalah. Ni hak terbaru ni, anak hilang. Ya Allah. Hilang harta boleh tahan lagi lah. Kan? Hilang duit tak apa lagi. Hilang motor, hilang kereta. Bukan kita nak hilang kereta motor tu.
Kita pun sayang kereta motor kita, kan? Tapi hilang tu tak apa lagi. Ada insurans boleh claim. Tapi bila hilang anak, Allahu Akbar. Tak boleh bayang hilang anak ni. Ya, yang ada anak, dia tahulah lagu mana. Anak demam pun susah hati dah. Ni anak hilang. Astaghfirullahalazim. Ni berlaku dalam masyarakat kita. Orang jadi berani. Tak kira tempat hari ni. Nak buat jenayah. Nak colek budak. Ha. Pasal apa? Pasal dah takut, tak takut dah. Pasal kita sendiri pun menentang dan menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu punca dia. Kan? Sebab tu kita orang Islam, orang yang beriman kena menyokong sebarang usaha untuk nak memartabatkan syariat Islam. Untuk nak menaik tarafkan mahkamah syariah. Orang Islam wajib sokong. Tak kira parti politik mana pun kamu. Tak kira. Bila ada sahaja sebarang usaha nak memartabatkan undang-undang syariat Allah. Ataupun nak menaik taraf mahkamah syariah itu sendiri. Maka orang Islam wajib sokong. Orang Islam wajib sokong. Bukan untuk mahkamah tu. Untuk kita sendirilah. Nak cegah jenayah ni. Kan? Berlaku jenayah ni pasal apa? Sampai tahap dalam masjid. Orang berani colek anak. Orang berani buat macam tu pasal apa? Punca dari kita sendiri. Yang asalnya menolak syariat Allah. Menolak undang-undang Allah. Kalau orang kafir itu dia biasa. Dia bukan Islam. Nah, bukan agama dia Islam. Dia nak talak, dia nak memusuhi, itu terpulanglah pada dia. Kan? Kita kena pertahanlah. Tapi dia nak membenci syariat undang-undang Islam, kita tak boleh nak paksa dia. Kan? Tapi yang paling malang bila ada orang Islam sendiri. Ada orang Islam yang menentang. Ada orang Islam yang nak menyaman. Nak saman di mahkamah. Orang yang nak bawa undang-undang Islam ni, itu berat benar. Kan? Jadi, kesan daripada kita yang menolak syariat Allah, menolak undang-undang Allah, maka balanya Allah turunkan kepada semua. Hatta yang mari masjid sendiri pun, yang bawa anak, dia niat baik nak bawa anak, nak suruh semayang, nak lekat dengan masjid, tiba-tiba orang nak buat begitu. Kan? Ni tuan-tuan, sama-sama kita insaf, sama-sama kita muhasabah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran dan As-Sunnah, maka bagi dia kehidupan yang sangat sempit di dunia. Kita rasa dah hari ini sempit kehidupan kita. Sentiasa rasa bimbang, sentiasa rasa takut. Mari masjid nak semayang bimbang. Selipar hilang, duit hilang, kereta hilang, anak boleh hilang di masjid. Bimbang. Sepatutnya nak masuk masjid ini tenang, aman masuk masjid. Nak buat ibadat rasa seronok di rumah Allah. Tapi hari ini, bila ada orang yang menolak undang-undang dan syariat Allah, Allah bagi tahu, kesan kamu tolak syariat Allah, undang-undang Allah, kesannya apa? Kehidupan yang sempit. Kehidupan yang penuh dengan rasa takut, rasa bimbang, dan kita sedang merasainya pada hari ini. Rasa tak tuan-tuan? Kita rasa benda ni. Hello? Nak suruh berhenti dah tu. Kan? Bila senyap begitu nak suruh berhenti. Jadi Ramadan ni kita mulalah. Kita mula buat segala amal baik, segala ibadat, kita mohon ampun kepada Allah. Dan sebarang saja usaha-usaha untuk nak memartabatkan syariat Islam, maka kita kena sokong 100%. 100% kita kena sokong bersama dengan mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Cukup setakat tu. Tazkirah pada malam ni, nanti kita semayang. Saya akan ke satu tempat lagi, ada tazkirah tarawih. Ya. Dan sebelum kita solat ada pengumuman sikit. Ya. Pada saya, tuan-tuan, sepatutnya ada kertas tapi tertinggal. Pada saya ada lebih kurang 42 orang pelajar-pelajar yang akan menyambung pengajian ke Al-Azhar Mesir. Mereka akan pergi lepas raya nanti, pertengahan Syawal. 42 orang akan pergi ke Al-Azhar, sambung syariah, usuluddin, bahasa Arab, dakwah dan sebagainya. Dia orang akan pergi ke Al-Azhar. 42 orang ni kebanyakannya berasal dari keluarga yang susah dan tidak mendapat bantuan. Jadi saya menyuruh muslimin muslimat hari ni yang datang, pakat-pakat bantulah sikit seorang. Derma, infak, zakat. Zakat boleh ya. Dia orang layak terima zakat sebab dia orang dalam asnaf fi sabilillah mengaji. Kan? Ada tabung di belakang sana. Derma untuk pelajar-pelajar.
ke Al-Azhar Mesir. Kita pakak-pakak bantu. Saya punya target, kalau bolehlah nak cari 1,000 seorang untuk belanja dia orang. 1,000 seorang, 42 orang memerlukan 42,000. Ada 1,000 ni sikit je. Tiket saja 2,500. Pasport 300, visa 200,500. Duk beli barang sikit-sikit, baju, seluar, pakaian dan sebagainya. 5,000 seorang tuan-tuan diperlukan. Tapi tak apalah, korang-korang 1,000 ni kita bagi sebagai sagu hati untuk dia orang semangat nak pergi belajar. Kan? Bantulah mereka. Tak rugi bantu orang belajar ni tuan-tuan. Nah, saya bagi contoh diri saya. Saya dulu juga belajar di Mesir 4 tahun. Saya pergi 2007, balik 2011. Masa 2007 saya nak pergi Mesir tu, adalah jiran-jiran dekat rumah bagi. Ada yang bagi RM10, ada yang bagi RM50, ada yang bagi RM100, ada yang bagi RM1 je. Apa? Saya terima duit tu. Pergi ke Mesir belajar 4 tahun. Saya pulun mengaji sungguh-sungguh. 2011 lulus dapat CJ, saya balik. 2011 balik. 12, 13, 14, 15, 16. Dah 5 tahun saya balik. Kan? Sepanjang 5 tahun lepas balik ni, kerja saya kuliah, ceramah, mengajar. Kuliah, ceramah, mengajar tiap-tiap hari. Itulah kerja saya. Tuan-tuan, agak-agak apa jadi pada orang yang pernah beri derma pada saya? Nah, Allah. Kita biasa dengar passive income kan? Ni passive pahala. Dia orang goyang kaki. Asal saya mengajar kuliah, dia orang dapat pahala. Pasal jasa dia orang bagi sumbangan. Ni tuan-tuan yang mendengar saya mengajar, dia orang dapat pahala. Ilmu yang disampaikan, dia orang dapat pahala. Dah diamalkan dan tuan-tuan sebarkan ilmu ni, dia orang dapat pahala. Dan dia orang tu mungkin mati dah pun. Tapi pahala tetap masuk sebab jasa dia. Kita pergi belajar dan kita habis, kita sebarkan ilmu. Sebab tu tak rugi bagi korang belajar ni. Pakak-pakak bantu. Ada tabung di belakang sana insya-Allah. Ya, kalau duit tak bawa, boleh ambil nombor akaun. Nah, nanti ada di luar sahabat saya setekan ada satu kertas kecil. Dah tertulis nombor akaun, pakai ambil selai seorang dan sebarkan insya-Allah siapa-siapa yang nak menyumbang untuk belajar di Mesir. Juga ada wakil dari Tahfiz Darul Ulum yang datang buat jualan wakaf beserta dengan jualan minyak wangi dan ada kopok lekor asli Terengganu. Nah, siapa nak makan kopok buat sahur boleh ambil lah. Nah, kita beli sambil derma insya-Allah. Ya, saya berhenti setakat ni. Saya tidak insya bersama tuan-tuan lah. Saya nak kena ke Keramat pula. Ada satu tazkirah lepas 8 rakaat, kena ke sana terus dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Allahu akbar.